Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So class, we refresh yesterday lesson about vector quantity. So vector quantity must have magnitude and direction. This is vector quantity. But scalar quantity, okay, we don't have direction but we have only magnitude. Okay. This is the difference between vector quantity and scalar quantity. So now we continue page 217. Case 1. Okay, look at page 217 in your textbook. Case 1. Kalau awak tengok vektor A yang dengan garisan merah itu, okay, itu adalah vektor A. Dia boleh tulis dalam bentuk simbol begitu. Okay, A cacing ni, A ombak lah, A ombak ni. So ini adalah simbol vektor. Atau kita boleh guna, okay, lagi satu dia beri, ini ada 5 kotak kecil kalau awak tengok, we have 5 boxes here. Tapi kalau dalam buku teks, dari A sampai B dia ada 10, dia ada 2 kali ganda. Yang ini from A to B. Vektor ni dia lebih macam laluan kita. Okay, laluan from A, anak panah dia ke B. So dia mesti start from A until B. Vektor sebenarnya menarik So jangan stress dengan vektor. Kalau you lihat dalam textbook awak, ini ada 5 kotak kecil. A to B ada 10 kotak kecil. Maknanya dia ada 2 kali ganda dia punya bilangan kotak kan. Jadi dia punya vektor adalah 2A. Okay, sebab dia 2 kali ganda dari asal. So cara penulisan dia, vektor A to B, okay, vektor A to B dari A ke B. From A to B. So the vector is 2A. Okay, next. Kalau dalam soalan berkemungkinan dia tak ada tulis ombak ni. Dia hanya pekatkan, dia boldkan sahaja A tu. Itu pun dikira sebagai vektor. Dia boleh tulis begini. Dia boleh tulis AB, anak panah. Ini pun vektor from A to B. Atau dia boleh tulis, dia boldkan. A dengan B ni dia boldkan. Saya punya ni dah memang pekat. Dia boldkan. Atau dia tulis begini. Okay, ataupun dia boldkan A ni. Ini pun boleh jadi vektor. So awak kena kenal pasti cara penulisan dia. Okay, next. Okay, ni cara penulisan vektor. Semalam ada dalam muka surat 214. Okay, CD pula. Okay, kalau awak lihat anak panah yang bawah pula. Ini 5 kotak. Yang ini 10 kotak. Lagi satu 15 kotak. Dia 3 kali ganda from C to D. Jadi what is the vector from C to D? The vector is 3A. Okay. Kalau, saya harap awak boleh faham yang ini. Hanya darabkan saja sebab dia 3 kali ganda. 5, 10, 15. So ini 3 kali ganda A. Kalau dia tanya magnitude. Okay, magnitude tu lebih kepada jarak dia. What is the magnitude of A? Ini cara penulisan dia. Magnitude of A. Ini adalah cara penulisan magnitude. So berapa jarak A ni, vektor A ni? So 5 unit. Mana dapat 5? 5 kotak. Okay, so 5 units. What is the vector of
what is the magnitude of vector AB? Apa magnitude vector AB? Magnitude ni saya kata jarak. So berapa jarak dari A ke B? 10 units. 10 kotak. Kalau dia beri dalam grade paper macam ni, kita akan kira kotak dia. Dan unit dia adalah unit. Unit bagi kotak itu adalah unit. Okay, next. What is the magnitude of vector CD? So what is the magnitude? So berapa kotak? 15. So 15 unit. 15 unit untuk magnitude C dan D. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. This is the first case. Second case. Case number 2. Given vector B, ada berapa kotak vector B tu? Awak lihat ada 3, 6, 8 kotak So vector B, this is vector B. Itu 8 kotak. So saya tulis siap-siap lah. Magnitude B ni 8. 8 unit. Kemudian dia ada bagi lagi satu. Okay, garisan EF. Garisan E ke F, tapi awak lihat anak panah dia, ni E dan F, tapi anak panah dia from F to E. Anak panah dia from F to E. Berapa kotak ini? Okey, nama dia F ke E. Ini adalah F ke E. F ke E ini, okay, F ke E ni dia sama juga dengan negatif EF. Vector from F to E ini sama juga negatif E ke F. Dia terbalik. Okay, jadi what is the vector of FE? This is negative. So we know E ke F. E ke F. Kalau E ke F kita ambil dari sini. E ke F. Yang ini berapa kotak tadi? 8. E ke F berapa kotak? 16. Okay, kalau awak kira ini 16 kotak. Maknanya 2 kali ganda. So sebenarnya ini adalah 2B. Tapi 2B adalah vektor dari E ke F. Kalau dia sama arah dengan B ni. Sekarang kita punya arah opposite from F to E. Jadi kita letak negatif. Sebab dia opposite dengan original vector. So this is negative to B. Okay. Apakah magnitude FE? Magnitude FE sama juga dengan magnitude EF. Sebab magnitude ni jarak. Okay, tak kira lah arah dia F ke E ke F ke, magnitude dia sama. Yang ni saya tak letak negatif. Okay, sebab saya nak bagi tahu magnitude E ke F ini sama dengan magnitude F ke E. Atau awak nak buat ini, magnitude negatif E ke F. Ni sama lah, ni dua ni sama. Ni sama. Sebab tadi kita dah buat ni. So apa magnitude dia? Magnitude dia adalah 16 units. Okay, boleh faham arah ini? Hanya tambah negatif sahaja bila berlainan arah. Boleh faham setakat ni? Okay. Understand, Next. teacher. Okay, good. Next. Yang ini ada berapa kotak? 4. Tadi ada 8. Ini ada 4. Ini G, ini H. So, this is vector H from H to G. From H to G, this is equal to negative G to H. Kalau saya terbalikkan gerakan dia, so mesti ada negatif. Okay. Ini half separuh daripada B. Okay, separuh daripada B. Jadi apa vektor kita? Vektor H to G adalah setengah daripada B
tetapi mesti ada negatif. Sebab apa ada negatif? Sebab the direction is opposite direction from the original vector. Okay, the original vector B is to the right, but for H to G to the left. This is opposite direction. So when opposite direction, we have negative. So any question class? Case 1 and case 2. Okay, ni kalau saya buat dia punya magnitude, this is equal to 4 units. Ini samalah juga dengan magnitude G ke H. Tak kisah negatif dia tu. Sebab magnitude adalah jarak. So jarak dia sama. Negatif ni nak menunjukkan dia punya direction, opposite direction. Okay, so any question class case 1 and case 2? No, teacher. No, teacher. Understand you. Next, page 218. Okay, look at page 218. Okay, look at page 218. Warna pink, kotak warna pink tu. Atas sekali. From case 1 and case 2, we can conclude that multiplication of scalar k with vector A produce vector Ka with the condition Ka is equal to K magnitude A. Okay, K ni adalah nilai skala. So kita boleh keluarkan dia. So K tu vector, magnitude vector A. K ni sebarang nombor. So kita boleh keluarkan dia. Okay, B. Ka is the same direction. Ini asas-asas ni penting Same direction with vector A. If K greater than 0. Maknanya kalau macam tadi saya ada direction dia, katakan yang ini 2 kotak katakan So ini adalah A. Yang ini 4 kotak. 4 kotak. Maka dia adalah 2 kali ganda. 2A. Ini 4, ini 2, ini 4. So ini 2 unit. Yang ini 4 unit. So kita tahu ini 2 kali ganda. So 2A. Walaupun dia ada nombor di depan ini, okay, vektor dia sama. So we know that is the same direction. Vektor sama, same direction. Okay. Penting vektor sebab vektor melibatkan direction. So penting direction tu Lagi satu, KA for opposite direction. Opposite direction with A. So K is less than 0. K less than 0. Contoh, saya ada sini A. Okay, ini 2 unit. Yang ini pula ke kiri tapi 4 unit. So kita tahu dia 2 kali ganda, dia 2A sebab 2 kali ganda. Tapi tengok direction, the direction is opposite direction. Akan ada negatif. Yang inilah yang dikatakan our value of K is less than 0. Okay. Itu adalah dia punya conclusion from case 1 and case 2.
Untuk untuk nota yang tadi tu mungkin awak boleh buat sebagai nota tambahan di buku awak. Okay, example 5. State the following vector in the diagram on the right in terms of C. Okay, awak lihat di sini. C untuk soalan asal. Okay, yang warna merah itu adalah C. Vektor C. Ada berapa unit di situ? Kalau awak lihat di situ dia ada 2, 4, 5. 5 unit dekat sini. Okay. Nak kata tepat secara 5 unit tu mungkin tidaklah sebabnya kiraan unit kita secara vertikal dengan horizontal. Horizontal dengan vertikal. Kita kira satu unit. Tapi kita anggap kiraan macam ni pun satu unit. So saya anggap ini 5 unit. Okay, tengok pula SR. Awak lihat SR. SR saya tak lukis sini. So vektor SR ke vektor RS? Mana satu betul? SR atau RS? Awak lihat gambar Rajab. RS, teacher. SR ke RS? RS, teacher. RS. Because the direction from R to S. So bukan SR. Okay, awak lihat berapa kali ganda dia punya magnitude dia. R ke S ada berapa kotak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unit. Tadi ini 5 unit. Ini 10 unit. Jadi dia berapa kali ganda C? 2. 2. 2 C. 2 C. So look at the direction. Next you look at the direction. Same or different? Same direction or different direction with C? Different. Yeah, different. RS and C. RS and C. The same. Same, teacher, same. Same. Same direction, right? So no negative. So the answer is positive. 2C. This is the vector of RS. Next, PQ. Vector P to Q. Look at vector P to Q. Okay, kira ada berapa? 4, 6, 8, 15. Sama tak kiraan saya dengan awak? Saya kira 15. Sama cikgu. Sama. Ni tadi 5 unit kan? Yang sini 5 unit. Sekarang yang RS tadi 10 unit. Yang ini 15 unit. So kalau 15 unit berapa kali ganda? 3C, teacher. 3C. Then we look at the direction. Same or opposite direction? Same direction. Same. So no need to write negative. Okay, next. Lagi satu, the last one. What is the vector? LM or ML? LM. LM, very good. LM, from L to M. So look at the unit. How many unit? I get 10 unit, right or wrong? Yes, teacher. Right, teacher. Yes, correct. Dia boleh jadi 11, 12. Kena hati-hati tau kira. Dia tak mustahil soalan dia bagi 11 unit, 12 unit. Awak kena buat dalam bentuk ratio tu. Okay, 10 unit. So 10 unit sama dengan sini. So this is 2C. But look at the direction. Same or different direction? Different, teacher. Different direction, opposite direction. So we add negative symbol. So the vector for LM is negative 2C. Understand class? Example 5? Yes, teacher. Understand, teacher. Yes, teacher. Okay, look at page 219. Okay, 219. The blue box. And the mathematic pocket yang sebelah kanan tu.
Warna biru dengan kotak mathematic pocket. A and B are parallel if and only if A and B parallel if and only if, this is the symbol of if and only if, A equal to KB, where K is a constant. Okay, so A and B parallel if and only if A, vector A equal to K, vector B. Okay, yang ini penting, nanti akan ada soalan dia tanya pasal parallel. So automatic kita akan tulis yang ini. Okay, mathematic pocket pula, kita tengok mathematic pocket. Given 3 point A, B and C. Okay, ada 3 point. A, B dan C. The following are the condition for the point to be collinear. Collinear tu apa? Collinear tu adalah sebaris. Titik-titik ini berada pada satu garisan in one line. So this is collinear. Jadi AB, BC. From A to B, from B to C. So kita boleh buat AB, vector A to B is equal to KBC. Ini adalah parallel, selari. Selari. Bila dia pada satu garisan, dia adalah selari. Vektor AB kita boleh tulis sama dengan KBC. AB parallel to BC. Ini maklumat yang pertama. Yang kedua, AB adalah selari dengan BC. Bila dia pada satu garisan, vektor ini adalah selari. And B is common point. Common point. Okay. Maknanya A ke B, jumpa B, dari B ke C pun ada B. Tu maknanya common point. Okay, saya pergi pada contoh yang ini A to B equal to K, B, C. Katakan di sini panjang kita 3. Kalau bukan panjang, dia punya nisbah. Kalau sini 1, ini 2. Saya wakilkan dalam bentuk nisbah. Maknanya kalau ini 1, ini 2 kali ganda. Tu maksud dia. Okey. Sekarang ini, boleh lihat kalau saya buat dalam bentuk nisbah, vektor AB over vektor BC. Okay. AB berapa nisbah dia? 1. Per BC berapa nisbah dia? 2. Jadi kalau saya buat darab silang, saya akan buat 2AB bersamaan dengan BC. Yang inilah yang dikatakan A ni tadi. BC, huruf tu dia tak mustahil lain bersamaan dengan 2AB. BC sama dengan 2 kali ganda AB. Atau kalau saya nak jadikan AB at the left hand side, dia akan jadi AB, vektor AB, 2 ni bawa ke kanan. So dia akan jadi 1 over 2 BC. Tetap sama juga dengan point ini. Vektor AB equal to 1 over 2 vektor BC. Maknanya AB ni adalah half daripada BC, separuh daripada BC. Tu Teacher. Yeah. Then what's the value of K, teacher? Yang untuk contoh yang ini, saya bagi sebarang nilai di sini. Saya nak wakilkan K ni. K ni boleh any number. Tapi sekarang saya bagi contoh nisbah 1 and 2. So K ni boleh jadi sebarang number. K ni boleh jadi 2, tapi for this condition. BC, vector BC equal to 2AB.
Yang ini pula K can be 1/2. But the condition is vector AB equal to 1/2 BC. K itu sebenarnya boleh berubah-ubah berpandu kepada nisbah pada soalan vektor tu. Okay, teacher. Okay, dan example 5 and page explanation page 219. Now we continue example 6. Okay, we continue example 6. Given PQ equal to A, this is the information given. Which pairs of vector are parallel? So kita tengok vektor yang selari. PQ equal to A and RS negative to A. Okay. RS adalah negative 2A. Kalau saya buat begini, PQ, okay dah tulis dah situ A. Sorry, RS, vektor RS adalah negative 2A. Sekarang ini, A ini, vektor A adalah PQ. Kita nak buat perkaitan dia, kaitan dia. Negatif 2A, A ini adalah PQ, vektor PQ. So kita boleh buat conclusion RS, vektor RS equal to, okay, equal to negative 2PQ. Okay, negative 2PQ. Yang ini adalah, apa tadi yang kita tulis tadi? Vektor. Yang ini tadi, saya nak tulis kan tadi kita punya selari tu kalau kita dapat tulis dalam bentuk macam ni. Saya takut awak confuse sebab ini pun ada A, ini pun ada A. Ini dalam general ini dalam umum, secara umum. Vektor A equal to K vektor B. Kalau kita dapat tulis begini, kita boleh buat conclusion the vector are parallel. Sekarang kita dah boleh bina yang ini. Ini, dia dah selaras tadi. Jadi RS and PQ are parallel. Okay. Itu adalah simbol selari. Parallel. Kalau you nak buat dalam bentuk ayat pun, yang bagus juga. Lagi elok lah. Sekejap, saya tulis sekejap. Saya boleh tulis RS and PQ are parallel. Sebab saya dapat bina dalam bentuk macam ni. K tu tak kisah sebarang nilai. Sebab negatif tu hanya menunjukkan dia punya direction. Okay, next. Untuk dua lagi yang ini. QR dengan ST. So ST bersamaan dengan 4B. Kita tahu B ni adalah QR. So saya boleh ganti
Dia mesti seragam penulisan dia. Ini awak buat dalam bentuk vektor begini. Yang ini vektor begini. Kena tulis seragam dia punya jenis vektor dia. Saya boleh bina ini dalam bentuk A sama dengan KB. Yang ini saya dah bina dalam bentuk vektor A sama dengan K vektor B. Saya dah dapat bina dalam bentuk begini. Bermakna ST and vector QR are parallel. Boleh faham? Boleh cikgu. Teacher, can Okay, next. teacher repeat this again? Which one? Example 6. I don't understand. Okay. Sekarang ini maklumat yang dia beri. Ini maklumat yang dia beri. Kita ambil the same vector. Vector A and negative 2A. So RS, ambil dari sini. RS equal to negative 2A. Okay, negative 2A. A ini we know A is equal to vector PQ. So A is vector PQ. Now RS, vector RS equal to negative 2PQ. We write this form. Okay, actually this form is equal to, dia sama bentuk dia. Vector A equal to K vector B. Kita dah dapat tulis dalam bentuk general macam ni. Okay, so kita dah dapat tulis dalam bentuk begini. So the conclusion is vector RS is parallel with vector PQ. RS and PQ are parallel. Sebab kita dapat tulis dalam bentuk begini. Sebab tadi kita dah cakap kalau dia parallel, A, vector A equal to KB. Ni yang menunjukkan dia adalah parallel. Maknanya K tu boleh sebarang nilai. When you can form this, you can write in this form. So this vector are parallel. Sama macam ini, yang B pula, QR and ST. Okay, saya ambil ST ni, this is 4B. So ST equal to 4B. So ST equal to 4. B is QR. B adalah vector QR. So B QR. Okay, so saya dah dapat bina ini dalam bentuk begini. A, vector A equal to K, vector B. Saya dah dapat bina macam ni. So ST and QR are parallel. Okay, contoh macam ni contoh lain. Kalau persamaan garis lurus. Okay, mungkin macam ada yang blur-blur lagi. Persamaan garis lurus. Awak punya persamaan garis lurus, kita punya general form is y equal to mx plus c. So y ini, y. M ini sebarang nombor 2x tambah 5. Kalau kita nampak bentuk macam ni, kita tahu this is straight line. The equation of straight line. Kalau saya ada y equal to 3x minus 4. This is the equation of straight line. Jadi, yang tadi, vektor tadi, kalau you dapat tulis in form of vector A equal to KB, so itu nak nyatakan dia adalah parallel. The vector are parallel. Bermakna, kalau saya ada vector ST is equal to 4PQ. So, saya boleh buat conclusion, vector ST is parallel to vector PQ. Kalau saya ada, ini tadi straight line, ini tadi parallel. Kalau saya ada contoh lain, AB sama juga dengan 1/2 CD. So yang ini adalah bentuk begini. So I can do conclusion AB is parallel to CD. Okay, kalau saya ada another example, RS equal to negative 2 MN. So ini adalah bentuk
A equal to KB. So, saya dah dapat tulis dalam bentuk begini. Jadi saya boleh buat conclusion vector RS is parallel to vector MN. Tu maksud dia. Boleh faham? Can teacher understand? Next. Example 7. Given PQ equal to vector U and QR, vector QR equal to 5U. Show that P, Q and R are collinear. So apa itu collinear? Collinear maksud dia mesti dalam satu garis lurus. So kita tahu PQ, QR. So which one is the common point? We have 3 points, point P, point Q and point R. So which one is common point? Common point is the same letter. So this is common point. So dia akan ada di tengah. So ini P, ini R. Vector dia from P to Q. From P to Q. So ini adalah U. From P to Q. Ini adalah vector U. Ini from Q to R. Ini adalah 5U. So QR sama dengan 5U. Ini kita dah tunjuk dalam bentuk gambar rajah. Okay, sekarang kita nak kuatkan dengan pengiraan kita, nak menyatakan dia parallel. So 5U ini apa? U adalah P, Q. This is Q, R. Okay, disebabkan QR and PQ are parallel. Okay, disebabkan ini syarat pertama dan disebabkan Q is a common point. So PQR are collinear. Syarat pertama dia parallel. Syarat kedua dia ada common point. So PQR are collinear. Collinear mesti ada common point dan mesti parallel. Boleh faham? Understand, teacher? Okay, next. The last example for today. Example 8. Given that non-zero vector A and B are not parallel. Tadi parallel. Sekarang are not parallel. Pernah soalan tanya dalam exam ni. Are not parallel. And H minus 1A equal to K plus 5B. Where H and K are constant, find the value of H and K. Okay, bila not parallel, kalau tadi kan kita punya basic kita A equal to KB, this is general form untuk parallel. K ni ada nilai. Kalau dia parallel, the coefficient here is equal to 0. Kalau not parallel. Jadi sekarang cari nilai H and K. So ini pun ada coefficient. So H minus 1 equal to 0. H equal to 1. 1 more K plus 5. Ini pun ada coefficient. K plus 5 equal to 0. K equal to negative 5. Okay, that's all. Understand, class? Understand, teacher? Okay.
That's all for today. Ada apa-apa nak tanya tak? I think no, teacher. No, teacher. Okay. Okay, good. Okay, sekejap ya.